Manchester United versus Manchester City. Aku cuba dapatkan peminat Manchester United hari ni, tapi semua dah masuk gua dah. Tak nak cakap apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali kepada Roast Your Balls. Selamat pagi, selamat petang dan macam-macam lagi lah di mana dan bila-bila ada sedang mendengar Roast Your Balls. Sebelum kita masuk kepada topik-topik kita untuk episod kali ini, kita nak observe moment of silence untuk semua rakyat Palestin, terutama di Gaza dan juga di tebing barat yang sedang mengalami cabaran yang amat besar, ujian yang amat besar. Jadi marilah kita alright. Jadi Bitot, kita teruskan ya. Ya saya. Alright. Jadi minggu lepas. Sebelum tu minggu ni kita berdua je. Minggu ni kita berdua je. Jadi anda kembali dengan saya Arif dan juga siapa? Saya Bitot. Ya. Minggu lepas kau ada minggu lepas? Minggu lepas ada. ada. Kita punya apa tu 4 orang sampai jadi kucing-kacir perbualan minggu lepas. Jadi minggu ini kita dia sebenarnya lagi ramai lagi meriah. Dia meriah, yes betul, tak salah meriahnya tu. Tapi kadang-kadang dia macam ada yang dapat bercakap lebih, ada yang tak cukup bercakap. Kita macam rasa tak adil lah kan. Tapi biasa, betul. Itu just how it works. Jadi kita minggu ini banyak benda lah kita nak berbualkan lah. Ya. Sebelum tu kita sebagai peminat Arsenal, alhamdulillah tahniah kepada kita punya tim. Oh jap. Sebelum tu kita ucap tahniah lah dekat Lionel Messi dah dapat dah, berjaya dah. Ballon d'Or ke-8 Nampak gaya Ronaldo tak dia kejar dah. By the way dia deserve lah sebab dia dapat World Cup semua kan. Yalah, overall okey lah. Cuma jangan dilupai Barcelona sedang menghadapi banyak masalah. Itu masalah dalaman lah itu. Bukan dalaman je tu yang dia kena tuduh apa tu bayar ref tu. Kan ada penuduhan tu. Itu masih dalam siasatan kan. Yalah, kita tengoklah apa outcome ni Speaking of siasatan, one of the biggest things that happened last week, Everton ada peluang mungkin kena deduct points. Yes, because of FFP Itu satu lagi lah. 19 poin. Is it 19? Aku tak ingat spesifik, berbelas lah poin dia boleh dipotong. Jadi kalau Everton kena tu, ada kemungkinan dia terus jatuh ke relegation zone dan mungkin bye-bye lah kan. Tapi itu juga ada orang petikai kan, kalau Everton tu duduk laju je. Mungkin sebab bilangan dia bilangan apa tu kita panggil masalah yang dia orang buat tu. Mungkin City punya kena kata berapa 115. Dia nak go through betul-betul bagi solid case tu, mungkin dia lambat sikit. Mungkin Everton 1-2 kan. Jadi dia macam terus kena lah kan. Jadi tak apa. Yang itu kita pun sebagai peminat bola, kita hanya boleh tunggu dan lihat lah apa yang akan jadi dengan Everton. Tapi dia orang kata Everton tak boleh sustain kalau dia relegated. Mungkin dari segi pembelanjaan, mungkin dia orang sebab dah lama sangat in the Prem, dia macam kalau kita orang kena relegation, macam mana kita nak adapt kepada kekurangan funding apa semua tu lah. So kita tengok macam mana lah untuk Everton. Tapi dia orang menang juga last weekend. So bagus lah. Agak mengejutkan jugalah kan, lawan dengan West Ham. West Ham apa jadi? Satu lagi itulah berita sedih lah untuk Luis Diaz. Yes. Parent dia kena culik kan. Mak dia alhamdulillah dah dikembalikan. Bukan mak dia dah dapat. Bapak dia dulu. Bapak dia yang belum. Mak dia yang dah dikembalikan. Aku baca bapak dia yang dah lepas. Alamak. Yang aku ingat lah, maknya dah diselamatkan. Polis masih lagi cuba nak menyelamatkan bapak dia pula. Tapi yang itu kita sama juga, kita tunggu. Hopefully dijumpai dengan selamat lah. Biasalah. Itu something yang kita boleh kata unprecedented juga in terms of football. Jarang lah kita nampak benda macam ni. Tapi itulah sebab nak cakap Colombia punya ni pun boleh tahan juga kan. Sebab sebelum ni pun tak tahu World Cup bila pernah ada case player kena tembak sebab tak on goal something like that. Sebab dia kalah, so tapi ni rasa more kena betting ni like I said lah, it's all allegation. Kita tak boleh cakap apa. Kita pun tak adalah kita kata expert on politics di Colombia. Jadi janganlah kita pun cuba nak main cakap. Kadang-kadang tiba-tiba salah cakap, orang marah lah kan. Jadi it is what it is. Hopefully selamatlah bapak dia atau mak dia, depending on mana kau baca. Aku kata bapak, kau kata mak. So kita tengok. Itu untuk itu. Tapi untuk Liverpool in general, diorang menang 3-0.
lawan dengan siapa itu aku ingat lupa. Nottingham Forest. Aku tengok juga game tu agak bukanlah kata one sided tapi Liverpool memang perform sangat-sangat. Boleh kata one sided. One sided juga. Boleh kata one sided. Sebab kalau sebab kita tengok pun Nottingham Forest pun sebenarnya pun dia punya performance season ni pun masih belum Yalah mencapai sebab standard kan. Nottingham Forest ni to me macam Chelsea Junior. Ya dengar tu Pian. Tu adik kau tu Pian. Jangan asyik attack Pian, kesian dia. Dia seorang je ada. Seorang lagi Zikri, tapi Zikri baru sekali je muncul. Jadi Pian dah selalu kat sini. Tapi sama jugalah Zikri pun kalau anda sedang mendengar, itu adik anda Nottingham Forest. Sebab dia orang bukan nak kata apa lah, but like their way of spending lebih kurang sama. Diorang keluar duit banyak, and sometimes kau tak faham langsung apa yang diorang buat dengan tu tau. What are they doing? Jesse Lingard sekarang dah jadi free agent. Last season rasanya diorang sign 21 player. Basically a full team overhaul. Yes. And reserve. And now this season beli lagi. Dia beli Matt Turner lah apa semua tu kan. Jadi aku macam apa plan diorang kan. So dia tak nampak lagi consistent run with all those players. Tak gel lagi ke apa tak tahulah. Kita tengok lagi apa lagi. Aston Villa. Unai Emery memang dah transform Aston Villa gila-gila lah. Itu no wonder lah. Tapi aku rasa betul lah untuk Unai dia macam mana kata, dia bukannya at the time kat Arsenal tu dia bukannya top manager level yang itu. At least not lah. But bila dia pegang team yang expectation dia kurang sikit, macam Aston Villa tu, dia jadi dia nampak meletup lah. Dia nampak meletup. And bagus lah. Maksudnya Even Aston Villa kompetitif. Masa yang dia dekat Arsenal pun dia okay. Dia okay. Tapi disebabkan dia bawa big team, so dia nampak tak perform. Campur dengan apa yang kita ada in the back, in the room, kita panggil kat background lah, which is the whole transfer issue lah, perubahan ownership lah, dengan Raul apa benda semua tu. Even sebelum tu dia kat PSG kan? Siapa? Unai. Unai. Pun don't doing well, tapi disebabkan dia PSG kan. PSG. Kantoi dekat UCL. Bye-bye lah untuk dia. Bye-bye lah untuk dia. Expectation terlalu tinggi tu lah. So Unai dia, if you cater your expectation, dia boleh beri yang terbaik lah. And it shows kat Aston Villa. Yes, diorang bukanlah menang sahaja, ada kalah ada seri, but Aston Villa yang kita tak expect to be this high in the table lah. Kita tengok balik table lah. Betul lah aku cakap ni. Mana Aston Villa? Aston Villa nombor 5. Even 5. Dekat Eropah pun diorang quite good. Yes. So menunjukkan lah Aston Villa ni bagus lah this season. So okay je. Brighton, yang ini aku terkejut. Adakah menunjukkan Fulham punya defense yang bagus, ataupun Brighton tu sendiri yang tengah faltering? Sebab aku tengok ada jugalah player-player dia yang injured. Estupinian, aku keluarkan daripada aku punya fantasy tau, sebab ni injured. Solly March pun out. So aku rasa macam diorang tak boleh nak cope kot dengan kehilangan beberapa player-player yang besar diorang ni lah. Tu satu lah. Tapi bagi aku Fulham pun bukan kalang-kalang. Bukan kalang-kalang lah. Sebab itu hari Arsenal pun diorang boleh seri kan. Tapi yang itu aku salahkan Saka. Benda dia buat lah. Aduh. Speaking of Arsenal, alhamdulillah kita orang menang 5-0 lah. Seperti yang dijangka lah. Itu dia. Terima kasih atas tepukan. Terima kasih tepuk. Terima kasih. Tapi itulah apanya tu? Yang menang tu memang dijangka. Yang tak dijangka tu Eddie kita punya hat-trick Nketiah hero tu. Itu dia. Okay lah, macam ni lah. Actually masa game tu aku kat Penang. Okay, aku kat station. So tengok dekat phone ni kan. Tengok so, first half aku terlepas. Macam mana tak tahu aku ada apa ni entah. So second half tu aku tengok dah berapa tu? 3-0 Lepas tu dah 2-0 And then tiba-tiba tengok kejap pap the score yang dia daripada luar kotak tu kan. Aduh macam biar betul ni Eddie kan. Aku tengok daripada masa aku tengok dia macam nak shoot. Adakah dia akan shoot? Dia shoot lah. Masuk. Wah memang. Tapi itulah game tu pun berat sebelah lah. That's the thing lah. But Sheffield, sadly I don't know why diorang tak go langsung. Diorang tak menang langsung. Kalau tengok dekat table, diorang sekarang bottom of the table with only 1 point. 1 point je. Maksudnya dia ada seri sekali dan 9 kekalahan. Goal difference 22, negatif 22, sorry. Negatif 22. Menunjukkan diorang tu memang sakit habis lah. Tengah teruk gila ni. Not sure is it because diorang tak beli player ke apa. Even Luton pun doing well daripada diorang
comparatively doing well, tapi Luton pun technically kat bottom 3 lah. Tapi sebab Luton kira first time naik EPL kan. Sebab Sheffield Burnley dengan Sheffield dah pernah. Jadi Luton tu expected lah. A lot of people tak rasa pun dia orang boleh survive sebab dia orang punya squad pun dia orang tak adalah beli yang bagus-bagus sangat pun. So well, when I say bagus, it's bagus in context of PL lah. I mean those players can play super well kalau lawan dengan orang-orang macam kita. Tapi tu mic jangan jauh sangat. Orang tak dengar kau pun tak dengar. Tak dengar. Dia kena dekat. So aku rasa taklah apa jadi Sheffield dia macam tak ngam langsung. Jadi kita macam kalau kau kalah dengan Sheffield tu gelak lah. Macam mana kan gitu kan. Itulah masalahnya. Arsenal ni kadang-kadang sebelum-sebelum ni pun dia dia lawan tim-tim big team. Oh, kita nampak best kan. Sekali lawan tim kita tengok sebelum ni lah apa? Dia lawan Everton menang 1-0. Kalau yang season ni lah 1-0. Ya, bukan yang season lepas. Ya. Kita kalah dengan Southampton. Southampton tu memang satu je. Okay, dua benda lah. Nombor satu is of course macam curse juga tempat tu dengan kita. Ya, satu kalah satu seri kan? Ya, kita dapat berapa tu 1 point out of 6. Simply because Southampton tu memang kita kata boogeyman team lah lawan Arsenal. Satu, dekat home dia orang tu memang kenapa kita just brain kita tutup. Dua, that specific game last season, referee yang officiate game tu record memang setiap kali dia officiate Southampton tak kalah lawan Arsenal. So faham. So dia ada dua maksud statement tu. Satu ialah kebetulan, satu lagi ialah sebab dia lah Arsenal tak menang lawan Southampton. Tapi kita kena tengok balik lah. Aku pun dah tak ingat lah game tu macam mana. Like adakah Arsenal macam mana kata tu memang teruk sangat kena outplay ke, atau it's just unfair calls lah apa semua lah, controversial ke apa. Itu biasalah controversial call. Even yang second game pun last minute dapat seri itu pun nasib baik. So dengan Southampton nasib baik dia orang nak kena relegate, tak payah pandang lah. Nasib baik lah dengan Sheffield ni kira. Tapi aku nak tengok sekejap table. Ni ada PL2 sekarang, siapa kat atas? Ni apa ni? Premier League 2 bukan tu. Kan Champions League. Championship. Premier League tu apa kita panggil? Southampton nombor 4 sekarang. Southampton nombor 4. Okay. Leicester nombor 1. Okay. Leeds, Ipswich. So Ipswich ada peluang nak kembali. Alright. Okay, kita dah cakap pasal yang basic-basic je. Sebenarnya kita nak masuk yang benda paling best sebenarnya dalam kita punya roast your boss. Harimau di Sengat Tebuan. Singa. Harimau pula singa. Sorry. Roast your boss ni, walaupun dalam namanya roast, satu orang je selalu kena roast, iaitu Abang Pia. Tersenyum dia, nampak? Tersenyum sinis dia. Tak adalah. Aku bila bola sepak ni kita biasalah kita kena terima menang dan kalah. Cuma this is like aku mungkin joke je lah juga pasal Chelsea ni, but aku memang technically terkejut juga dengan Brentford ni. Sebab dia menang 2-0. Kau terkejut dia power ke atau terkejut sebab dia macam bukan nak kata dia orang tak power, sebab Brentford is not that low in the table. Brentford is nombor 10. So dia orang punya striker, main striker tak ada kan? Dengan apa tu kena ban, campur dengan ada kemungkinan dia boleh dibeli oleh Arsenal ke siapa-siapa lah kan. Tapi dia orang masih lagi boleh lah main dan score. Mbeumo really stepping up, walaupun bukan, again like I said, dia bukanlah the best ke apa kan, but top 10 okay lah. Tapi aku tengok juga game tu, aku rasa macam Brentford punya tactics memainkan banyak peranan. Okay, jap, aku tak tengok game tu. Apa pendapat kau pasal Chelsea punya ni game? Satu, aku rasa of course dari segi striker, problem Chelsea yang since last season pun sebenarnya ada masalah, which is striker dia orang tu selalunya tak boleh nak finish the job. Okay, last season kita ada Kai Havertz dan sampai ke sekarang as Arsenal fan kita tahu yang dia so far tidak boleh finish. Sekarang ni rekod dia is 119 119 ke 110. Tapi ikutkan dia bukan striker. Yelah. But the last season that is his position. So dia punya attacker kan, jadi dia tak boleh score. Raheem Sterling, I don't understand apa yang tak match dengan Raheem Sterling ni. Aku rasa Sterling dia dah lepas dia punya ni lah. Tapi dia muda, 20 something dia tu kan. Tapi dah lewat kan. Dah lewat 20 kan, ke 20 macam tu kan. 26 kan Raheem Sterling. Bukan tak. Ya ke? Raheem Sterling
Sterling is 28. Dah lewat 20 kan. Nak cakap macam tu, aku baru 27. Lewat Tak, untuk player bola. Yelah, untuk player. Lagi satu aku rasa style main dia tu, dia memang pace. Winger yang pace. And mungkin dia tu sendiri tak boleh nak keep up ke, ataupun dia ada quality tapi the rest tu pun kurang sikit. Aku tak tahulah. Mungkin. Sebab dia orang ada je player-player yang some games menunjukkan bakat. Dari Madueke surprisingly well kat belah kanan tu. And then in midfield, dia orang baru beli Cole Palmer daripada City, a very prospective youngster lah, yang menunjukkan dia boleh beri impact. Yang tu aku tak faham kenapa City jual. Itulah, aku terkejut sebab nampak dia masa lawangan kita dekat Community Shield kan. Community Shield, and then masa Super Cup. Lepas tu tiba-tiba muncul news, dah pindah ke Chelsea. Yes, macam biar betul, tapi tak tahulah, mungkin sebab mungkin dia nampak position dekat City tu memang tak boleh nak break through. Simply ada Haaland lah, Alvarez lah, semua kat depan tu dia rasa macam better main dekat Chelsea daripada stay kat City, and mungkin kena bench saja sebab atas itu memang just mungkin that dia good lah. Dia nak game time lah. And dia punya gamble tu technically berjaya lah, dia dapat game time. Yalah. For a youngster, dia menunjukkan lah dia agak berbakat. So aku memang bukan nak kata takut, but impressed dengan dia. At least this season lah. Sebelum ni kita tak nampak lagi, yang kita tak tahu next season macam mana. Sebab dia nanti jadi macam Caicedo yang berharga. Okay. Berharga berapa ratus? 100 lebih 150 juta. Ya. Bukan tapi 100 100 lebih lah. Berapa Pian? Kena marah Pian. Tapi betul lah, like for Caicedo yang 100 lebih juta pound ni, so far aku tengok dia memang tak mesh langsung. Dia siap banyak kali juga foul lah. Yang masa dia first game dia tu, dia bagi penalty first lah. 3 game dia banyak dia banyak buat mistake. Bila aku tengok dia main tu, macam dia tu, yang kalau kita kata dari segi bola sepak, dia macam gajah. Dia asyik nampak macam dia tu tak coordinated tau. Tak tahu apa jadi. Sebab last season nampak dia macam menyerlah. Is it the team? Maybe tag price kot. Pressure. Saya masih wancak lagi seorang apa tu, Mudrik. Apa tu, macam patutnya boleh perform tapi 10 bulan baru skor gol pertama. Mungkin sebab benda tu kita tak boleh deny. Yalah, sebab dia orang muda kan. Muda, dan harga macam tu kan. So itulah, benda tu jadi beban lah. So salah siapa? Tapi alhamdulillah lah kita tengok player Arsenal, Rice. Yes, Rice, oh my god. Okay, going back to Rice atau Arsenal punya game, Rice as a defensive midfielder, memang dia put in the apa tu kita panggil pressure. Dia memang dia akan main betul-betul lah. And yes, dia tak perfect. Of course dia adalah mistake juga kan, but overall for the price, aku kata yes, we go with Rice lah. Better, betul, setuju. Even better than Caicedo for now. Seorang lagi yang kira harga mahal dan berbaloi, itulah of course lah kat Real Madrid tu lah. Kan dia pun baru menang trofi kan, apa award kan malam tadi. Apa young player. Sebenarnya kalau muda macam tu dia ada young player award benda. Saka pun tak ingat apa dia punya award, tapi nampak lah dia, sebab even aku ada seorang fans Real Madrid tau. Dia memang die hard fans lah. Dia memang dah lama lah. Kan. Mula-mula dia pun macam suspicious tengok okey ke tak. Biar betul kan Jude Bellingham ni muda lagi, harga macam tu kan. And then dia sendiri mengaku, baloi. Aku yang salah seorang dulu yang kutuk kau kan. Sekarang ni Jude memang daripada dulu orang tak kata dia can do big things lah. And now he has proven that. Tapi tak apa, kita dah ambil seorang dah player Real Madrid yang bagus. Odegaard cuma dia injured dan sekarang dia rehatkan. So we menunggulah Captain O kembali. Sampai jap kelab lama dia Birmingham sampai ni kan, sampai apa tu? Kelab siapa? Kelab Jude. Birmingham kan, sampai kan dia orang bukan mati kan, apa dia macam kan dia pakai nombor 22. Sampai kan dia nak penghormatan kat dia tu. Sampai macam tu sekali lah. Dia retirekan nombor dia. Yes, retirekan. Selalunya benda tu untuk orang yang dah mati ke, ataupun yang totally legend kan. Yang memang legend habis ke kan. Okay lah. So maybe manager Birmingham tu nampak lah dia punya bakat kan. Dan sebelum dia dijual ke Dortmund kan. Boleh kata Jude ni memang once in a lifetime jugalah. So begitulah. That's business done well. On Chelsea side, so far all the players yang dia sideline daripada Arsenal, sideline daripada Liverpool, macam tak kena. I don't know, is it like a coaching thing ke, club apa kita panggil tu, atmosphere ke, club culture ke apa kan.
dia masih lagi macam tak mesh lah. All those players. Sebab Posh boleh kata a good manager jugalah kan. I mean, yeah, of course dia ada record. Dia ada record. It's just bila kita fikir balik in the sense of this current Chelsea, sebab kita boleh cakap okay, manager A, manager B ni bagus, tapi bila dia pegang club bukan pegang club, dia pegang club at this current time, kenapa dia teruk? Contohnya macam Ajax as a club pun menjunam teruk kot. Nombor 18 or something, bottom of the table. So, and they are usually champions. It is as if Man City tiba-tiba next season turn off, terus jatuh ke bawah, macam nak kena relegation kan. So maybe kita boleh kata manager, but Pochettino had the record. So what is going on with Chelsea in general? Is it their midfield? Is it their tactics? Is it the player dia buying ni semua tak bagus? Sebab dia tukar keeper lagi sekali. So like this is like what their third keeper in the span of 2 seasons. Mula dia ada pakai Mendy at one point injured, and then dia tukar dengan Kepa, dan Kepa ganti for the rest of the season. Mendy pula keluar pergi Arab. Dia pergi Al-Ahli Al-Ahli, Al-Hilal, aku tak ingat lah dia, betul kelab Arab lah kan. And then lepas tu dia tukar Kepa, dapat peluang nak pergi Real Madrid on loan, dia terus pergi. So diorang pergi beli Robert Sanchez. Macam mana? So yang Sanchez ni pun kira nak cakap yang latest game ni, nak kata dia buat mistake tak jugalah. Cuma maybe yang last goal tu sebab dia dah sampai atas kan. Itu risiko. Tapi yang itu aku salahkan the whole team lah in general. Sebab Sanchez kat depan, Sanchez yang first goal tu more or less salah defender juga. Macam mana dia tu, Pinnock boleh sampai dah lah, dia tu besar kot. Snoop Dogg. Betul. Serius. Aku tengok muka dia macam Snoop Dogg. Tapi dia tu dah lah tinggi. Macam mana Chelsea player 2 orang boleh lepaskan dia masuk sampai ke far post and then just bagi free header macam tu je. Itu memang silap defender. Siapa belah kanan? Is it Reece James? Reece James main ke? Masa time aku tak perasan pula. Rasanya Reece James. Aku rasa Thiago Silva pun dah. Tapi Thiago Silva pun aku baca dia punya statement, dia nampak dia punya frasa kan. Dia dah, aku rasa dia tu like Thiago tu sendiri pun dah tak boleh sampai that level. Dia dah masuk 40 dah. 30-an lah. So like it shows that dia pun mungkin, I think Chelsea was wrong in keeping him for another season. At least not as a starter. They should have already found a good CB lah. Tapi sebab dia experienced player kan. So maybe dia orang perlukan benda tu lah. Maybe lah. But that's another issue lah. Dia punya player ramai yang terlalu muda lah for me. Madueke. Mungkin diorang punya planning long term ke? Long term punya planning kan? Tapi long term tu nak tunggu sampai kena relegate ke apa? Aku pun tak tahu dah. Aku macam tengok juga. Tak, Chelsea takkan jadi. Dah nombor 11 tu, separuh jalan dia turun je lah. Kita tengok squad dia orang siapa, alamak. Boleh kita. Itu dia. Kita ada Axel Disasi baru beli. Badiashile last season dia orang beli. Trevor Chalobah macam dah tak main dah. Colwill aku rasa dia loan ke, dia pulang balik. Malo Gusto, Maatsen, banyak nama ni tak familiar ni. Wesley Fofana masih injured. Itu tak boleh cakap apa lah. Masuk-masuk injured lah. Memang kena scam. Enzo yang aku rasa kita aim juga last season, macam ada nak tengok Enzo tak ada. Enzo tak ada. Enzo. Kita aim masa tu, yang masa last season Mudrik kita aim Yao Felix. Yao Felix kita ada aim sekejap. Tapi dia tu just macam macam kita tak ada lah macam serius, tapi kita ada macam nak tengok lah. Tapi Enzo memang tak ada. And then Mikhailo Mudrik yang aku cakap tadi 10 bulan. Ogo Chukwu Meka. Mudrik tu aku expect yang lawan Brentford ni dia akan meletup balik sebab masa lawan Arsenal kan dia perform kan. Tapi itu semua luck tu. Semua tu luck. Luck cross dia masuk dalam. Itu semua luck. Aku takkan terima tu brilliant. Sebab aku tengok replay, dia memang tengok tempat lain. Dia tak aim kat goal pun. Dia miss kick tu. Okay, so yang satu lagi game tumpuan minggu ni. Kejap, aku dah habiskan semua aku punya point-point je. Okay, betul lah. Tadi last kita cakap pasal keeper. Kita pergi pula kepada lagi satu team yang keeper dia is the opposite of Sanchez. Walaupun diorang kalah juga. Manchester United versus Manchester City. Aku cuba dapatkan peminat Manchester United hari ni, tapi semua dah masuk gua dah. Tak nak cakap apa lah. Tapi itulah it's not a surprising result, to be honest. Tapi yelah betul. Kita boleh expect lah apa tu City menang, walaupun aku nak City kalah kan. Yeah, of course. Macam aku ada satu video yang kita ditanya minggu lepas tu kan. 2 minggu lepas yang maskulin. Daripada kawan-kawan kita dekat maskulin, dia orang tanya
apa prediction kan, aku kata Man U boleh je menang 1-0 tapi dengan goal controversial. Ada goal controversial, cuma berpihak kepada Man City. So first point aku untuk yang Man City dengan Manchester United is that goal penalty tu. Pendapat kau? Bagi aku benda tu light sangat lah kan. Sebab Rodri badan dia badan dia bukan Rodri, yang badan kecil-kecil tau Rodri kan. yang jatuh. Make sense. So macam alamak. Rodri pandai kasih fall dan pandai dapatkan fall. Plus benda tu tengah set piece kan. Yes. Kau expect apa? Semua tangan simpan. Exactly. Aku tengok juga replay tu. Sebab to me tangan dia, siapa yang jatuhkan dia, tangan dia dekat peluk sikit dekat dia punya pinggang tu. And then dia tengah lari ke arah bola. And then Rodri is reversing tau. So chances of slipping yang terjatuh tu tinggi lah juga. So to me, kalau aku tengok balik, it's not a penalty, it's so light. Selalu kita minggu lepas sangat light. kena tu apa tu Sanchez pergi body si Jesus tu. Buat tak ada benda so, pun. dan disebabkan yang kejadian Højlund dengan Rodri ni, ada jugalah yang fans MU yang mula bandingkan kejadian Højlund dengan Gabriel masa Arsenal lawan MU. Which is masa tu MU tak dapat penalti. Yalah, dan masa tu pula Gabriel memang pegang kau Højlund. Aku pun pelik kenapa masa tu tak penalti. Aku takut juga. So benda tu jadi macam, that's the thing lah. A lot of people bukan marah benda tu penalty atau tidak. Sebenarnya dia marah sebab tak ada consistency. Yes, betul. Since start Rossio Balls, our first episode, technically first episode tu lebih kepada Malaysia lah, but referee dah kita orang ketengahkan beberapa isu VAR, kita ketengahkan isu referee tu sendiri, di mana to me kalau penalty jelas dah lah set piece tau. So referee mesti tengah tengok punya. Referee mana dia tengah berangan ke apa, dia tak bagi penalty, then let it play. Dia penalty. Masa tu dia orang ni ke review VR Ya. Ada Dia pergi dia tengok VR balik, dia ulang. Tak silap aku lah, dia VR tu. Sebab dia controversial because of that. Sebab tak silap aku benda tu dah jalan, and then dia stop, dia check VR and then penalty. So macam mana? Sekejap aku double check balik. Ni VAR City penalty. Betul lah VAR lah. VAR review City penalty in Manchester Derby. So dia penalty. Sorry, VAR review. So macam mana tu? Macam mana dia orang ada VAR review? So ni lah, just tunggu permohonan maaf je lah. Mestilah. Week in and week out, we are sorry. Tapi satu lagi yang mengejutkan, Onana lah. Yes. Kita tepikan lah. Bila penalti tu, of course goal, Haaland score, kita tak boleh salahkan Onana memang to me perform, and kita boleh nampak kenapa sebenarnya dia dibeli. Aku rasa kalau dia Man United ni, contohlah kalau dia Troy hari tu kan, aku rasa mau 6-5 gol kan. Sebab betul, ada satu tu yang Haaland punya header tu, dia boleh save kan, dia backtrack balik and then dia dapat tepis. Ya Allah, aku tengok tu aku macam impressive gila lah. So kita panggil memang top save lah. Walaupun yang second goal Haaland tu pun macam tanduk juga, benda yang sama juga. Bernardo pada tepi kan. Tapi yang first tu, the save tu brilliant lah. Sebab sangat brilliant. Sebab kalau kita tengok balik yang second goal tu, and actually most of the goals tu, aku boleh salahkan more on the defense sebenarnya. On the defensive side, kita boleh nampak yang Haaland tu free je dia boleh berjalan. Yes, betul. Apa Man U punya defender buat? Like siapa tu, Evans contohnya. Second goal dia totally tak dikawal. Maybe yes. Tak ada siapa dekat dengan dia. Maybe the whole issue dengan defensive problems yang dia ni Man U sedang face. Dia orang dah tak ada Lisandro Martinez tengah injured. So dia orang macam tak ada direction tau kat belakang tu. Evans pun dah Evans dulu kan, Evans ni aku nak Man U. Dia untuk backup boleh lah kan. Yes. Tapi untuk lawan City, Lindelof, Martinez. Lindelof injured? Tak, masa aku dia tak main lah. Kalau Maguire dengan Evans main, Lindelof main ke? Mungkin lah. Varane pun tak main kan. Dalot, Luke Shaw, semua macam tak perform atau injured. Antara dua je lah untuk dia punya defense. So Johnny Evans dengan Harry Maguire. Now for Harry Maguire,
Harry Maguire. Okay, kita ketepikanlah meme-meme pasal Maguire ni. Lord Lord Maguire. Macam kita punya dulu Lord Batner Lord Maguire, dia memang banyak high profile mistake, but dia captain material because dia seorang je yang act as a captain dekat Man U sekarang. Compare dengan the actual captain. Even Roy Keane pun dah keluarkan statement. Dia pun kata tak boleh macam tu. Dia bukan Bruno bukan captain material. No, memang aku tengok sekali lawan dengan siapa-siapa. Aku tengok game yang Man U, aku tengok dia punya perangai, dia punya muka, dia punya body language, it's so bad. Yes. As a captain. Dia banyak macam complain. Too much complain. Complain lah, crying for foul lah. Dan kalau dia tak dapat, dan dia punya body, dia betul-betul defeated. Kalau dia rasa macam dia tak dapat, dan dia macam dia punya bahu dah akan turun. You cannot do that as a captain. Contohnya macam kalau kita ambil contoh for us as Arsenal fans, Odegaard, you get to see somebody so young dah captain negara dia. Dan kalau dia nampak play dia try shoot masuk tak masuk apa semua, dia akan rile up the fan. Yes, betul. Teruskan sebab dia nak tahu yang dia tu ready nak teruskan lagi, because dia the captain. Saka dah jadi captain bila Odegaard tak ada, and then sekarang even Nketiah masa yang lawan dengan Sheffield tu pun dapat jadi captain sekejap. So it shows that the quality of captain tu penting. Position of captain tu very important in keeping the morale. Kalau dekat City kita ada Walker, and Walker is an imposing player. And aku tak pernah nampak Walker macam tu defeated. Yang masa gol Arsenal lawan dengan dia orang tu, dia marah, but it's not dia kalah, dia marah. Betul. Tak, sebab macam contoh lah pasal Bruno ni kan, aku okey lagi lah. Contoh lah kalau yang keluarkan statement tu mungkin Paul Merson ex-player Arsenal ke, atau Jamie Carragher ke, kan. Tapi ni keluar sendiri pada Roy Keane kot, one of the top kan. So benda tu mungkin obvious lah, kan. So tak lah Bruno, untuk peminat-peminat Man U, kalau anda sedang mendengar, korang nak lagi ke Bruno? Pandai dia tak boleh deny lah, dia bagus. Yalah, dia bagus. No, he is a good midfielder. Yang aku boleh kata kalau dia tak main untuk Man U, aku nak untuk Arsenal once in a while lah. I mean now kita agak solid kat midfield, tapi like a lot of teams boleh dapat. Dia boleh Bruno create goal, dia boleh score goal kan. Tapi untuk captain tu dia tak sesuai lah. Kita tengok apa jadi masa ni lah kat Granit dulu lah kan. Yes, tapi Granit dah show yang dia boleh, and masa dia keluar sekarang ni semua rindu dia kot. Sebab a lot of people kata Granit provides the space untuk Zinchenko main well. Betul. Sekarang kita nampak Zinchenko tengah struggle dekat position dia tu, which is the inverted tu kan. Tommy is playing better in that position. So it shows that sebenarnya Granit, sebab Granit agresif, dia akan pergi tau. So dia membuka ruang kat tengah-tengah tu untuk Zinchenko pegang bola. Now Granit tak ada. Selalunya depan dia tu is either Rice ataupun Havertz kat belah kiri tu, atau Vieira, and diorang tak command that area sangat tau. Rasanya ni kot belum ni lagi. Yelah belum mash. And satu lagi, intensiveness of the kat kawasan belah kiri tengah tu, bila diorang tak agresif. So bila Zinchenko kat belakang tu, player masih ada kat kawasan situ. Tapi itulah betul juga kalau tengok game. Ini satu hal jugalah kan. Kita kalau perasan Arsenal dia lebih banyak dekat Saka. Dia akan pergi kat belah kanan, and sekali-sekala kat belah kiri. But dia kata sebab dah tak ada that one aggressive guy on the left midfield position, which is Granit lah dulu. So Zinchenko pun dah tak boleh nak pegang bola as freely and to set up banyak chances, because semua akan pergi dekat, dulu akan pergi kat Saka. Memang Saka boleh, Granit tu boleh jumpa ruang. Now Havertz, especially Havertz pun dia pun tak pergi sangat, dia tak agresif. Jadi aku rasa a lot of the defenders dah boleh block Zinchenko, and dah lah dia tu kecil. Tapi elok juga, sebab kadang-kadang Zinchenko aku perasan dia kalau naik dia lupa turun. Memanglah sebab kerja dia bukan defender, dia macam trend. Yelah kan. Tapi itu menunjukkan lah. So bila kita dah tukar dengan Tommy, dia nampak macam better lah bila Tommy main belah kiri tu kadang-kadang. And aku suspect Timber pun boleh. Tapi again aku baru nampak dia main betul-betul satu je game sebenarnya. So but a lot of people kata dekat Arsenal Reddit ke apa, dia akan kata Timber is the one yang macam better than Zinchenko, mungkin dari segi possession, strength and defensive capabilities juga. So we'll have to wait and see. But for now Zinchenko without Granit,
Dia macam dah kurang sikit dah kurang. Aku dah tak nampak that brilliance yang ada macam last season. This season aku tengok dia main, bila dia main aku macam gitu je. Last season aku excited bila ada Zinchenko, Sekarang macam alamak, Zinchenko dah tak boleh pass tak boleh nak pass itu, tak boleh pass ini. Jadi we'll have to wait and see lah kan, untuk that's on Arsenal side lah. Of course Arsenal punya player. So tadi berbalik kepada MU tadi tu. MU, yes. City walaupun tak ada KDB masih City aku rasa walaupun KDB tak ada, Rodri tu ialah player penting untuk diorang. So nasib baik pasal Arsenal dia suspend kan. Yes, itu Rodri, jika anda sedang mendengar, if you are listening, when you are playing Arsenal at the Etihad, before that please get a red card as well. Thank you so much. Please get yourself injured. Okay, aku tak nak lah wish injury tu macam dah teruk. Aku nak dekat merah. Aku nak dekat merah je. So 3 game 4 game ban, silakan macam tu lah kan. Tapi dia nampak je skema dengan baju tak in kan, tapi main. Dia memang foul getter. Dia pandai gila main foul, sampai jarang lah kena kad kuning. Now a lot of people dia kata it's just because he's that good, ataupun kita boleh kata referee pun tak tahulah. I mean, no comment. No comment. Kan ada yang isu yang baru-baru ni, Paul Tierney lah apa semua kan, orang pergi ke UAE. So that doubt tu dah casted on everybody's mind sekarang. Semua rasa macam was-was dengan referee-referee yang pergi UAE ni, and also still jadi referee untuk City punya game, which is, walaupun orang boleh kata sebenarnya City ni owned by apa-apa, tak boleh, because you can see the true ownership is actually state, or at least close enough to the state that you should not have this kind of doubt. So kita tak boleh cakap apa. So nak tak nak pun kita, they should have, for me, for the Man U game tu, he shouldn't have been in VAR. Tak silap Paul Tierney. So kalau betul dia kat VAR, then we can re-explain kenapa penalti pertama tu dia panggil balik dia referee on field untuk check. Sebab dia macam kejap, ada macam very minor, tapi cuba you check balik. And referee ni pula, bila dia dah dipanggil VAR, dia check pula, kadang-kadang dia dah berubah tau. Sebab when you are looking as a referee, you tengok in real time, you nampak sekali, and then to you tak jadi, okay, boleh kasih jalan. But when you are looking at VAR, and the replays and the angles that they choose to replay can affect the choice yang referee tu akan buat seterusnya. Jadi itu kelemahan VAR lah. The good thing is ada replay, the bad thing is that dia boleh mengubah perception of the moment. And to me, aku rasa itu yang jadi dengan referee dekat City tu. Dia nampak macam ringan masa yang set piece, but bila dipanggil semula, you tengok 2-3 angle, and dengan tangan dekat pinggangnya apa semua tu, dia nampak lagi incriminating, dia bagi penalty, which is bullshit lah. Tak adalah tadi yang aku nak cakap tadi pasal City ni kan. Kita mungkin kena tunggu lagi 10 tahun. Sebab sekarang ni kalau perasan, Barcelona punya kes pun dah tiba-tiba dah timbul balik kan. The drag. So City mungkin kita tak tahu kan, sebab tak ada angin sedangkan pokok bergoyang kan. Kalau tak ada api, mana datang asapnya. Sebab diorang punya, kata dia punya kes tu bukan 1-2, banyak kan. 115. So dia akan ambil masa lah, dia nak build the case. Aku tak lupa lagi pemain City buat kat kita, berapa ramai player kita yang pergi. Sangya, Nazri, Clichy, Adebayo. Sorry, macam Sanya tu bagi aku masa tu, sebab dia pun dah hujung. Dia dah hujung, dan plus memang dia pun dah hujung-hujung kontrak kan. Memang lah. Bukan aku nak kata diorang silang apa sangat pun, but banyak jugalah player kita pergi at that specific time tau. Agak lah. Dah lah kita baru kehilangan si Fab tu, and then kita kehilangan si Ula Van Persie tu, and then dan tiba-tiba time tu lah kita dah start hilang ramai tau. Jadi kita apa kamera kita gelap lah. Sebab masa tu Wenger dia dah develop cantik tau. Play-play muda. So seorang hilang, dan semua pergi habis. Kolo, Clichy, apa tadi aku kata sayangnya Nazri Tapi walaupun macam tu, zaman tu Arsenal mudah-mudah pergi UCL. Masih kita at that time kita masih okay-ish. Cuma as fans nak tengok menang lah kan. So especially now, this is our 20th year since the Invincibles.
dah 20 tahun. Okay, betul. So macam lah dulu 03, 04, this is 23, 24. So 20 year anniversary of Invincible season. And aku bukan apalah sebab aku start Arsenal lepas. Aku dalam 2007, 2008 masuk tengok lah kan. So mengharap yang nak nampak sekali lah kita lift the trophy. So after 20 season aku tahu macam kau mungkin dah nampak at least sekali dia orang pegang. So aku nak tengok juga lah kita menang. Tapi at least Arsenal ada trofi. Walaupun FA Cup ke Yalah. apa tu Community Shield, at least lah. Benda tu memanglah perik lah kita sebab tak nampak dia orang lift league apa tu. Siapa kat atas sekali? Oh tak boleh. Aku sebut dia apa nama dia? Tak boleh. Aku nak sebut nama kelab tu pun tak boleh. Dia jadi censored pula nama. Agak-agak berapa lama? Dia susah sikit sebab dia orang tak ada midweek game sangat. Yelah. Itu je sebenarnya sekarang. Bukan nak mengutuk ke apa. Kita pun at one point macam tu juga. But dia orang sekarang ni tak ada midweek game. The only way kita akan tengok dia orang jatuh is if dia orang ada injury. Sebab dia apa kita panggil tu squad depth dia tak banyak. Itu je aku rasa cara macam mana dia orang boleh jatuh. For now dia orang tengah all in form. Son in his new apa kita panggil role as captain perform. Madison yang ramai orang tak fikir pun nak ambil last season, this season tiba-tiba agak naik juga. Dah berapa kali dapat player of the month apa semua tu kan. And then siapa lagi? Keeper baru dia orang Vicario. Memang kita boleh kata quite a good bargain for the price. Aku ada baca bukanlah gambar-gambar lah. Dia kata okay, apa Son Heung-min, Madison dengan Richarlison. Itu je. Semua anak Son je. Tapi Richarlison not exactly have gotten it right yet lah. Aku rasa sekarang ni pun dia pun jarang dapat main first team dah. Actually masa dia kat Everton lagi dia meletup. Yeah. Kan? Like Richarlison dekat Everton to me memang nampak. But dekat mana ni? Tak boleh. Still tak boleh. Sorry. Dekat kelab yang tak boleh dinamakan tu, dekat North London warna putih tu, dia tak naik. Sekali-sekali adalah dia macam ada moment dia tu, but it took him a while to score a goal. Betul. And even then as a macam like this big signing, kita pun masa tu kita pun aim kan at one point. Dia punya goal tally dia pun rendah juga comparatively speaking to Harry Kane. Jangan cerita lah. He is like the best striker in Tottenham at the time, and the best striker in PL selain daripada Haaland. So Richarlison, I don't know what's going on dengan dia. Kita tengoklah macam mana nanti. So to me, aku nak tunggu major injury to like midfield. Bukan nak kata aku doakan orang injured lah, of course not, but something that yang macam boleh kata nak menunjukkan betul ke tak teori aku is dia squad depth dia tu tak ada. Betul. Tapi diorang punya keeper tu Vicario tu memang so far so good. Memang muda maybe? Muda yes, but just in general lah. Maksudnya comparatively macam okay, Onana hit and miss. Ada game dia bagus, ada game dia tak bagus. Raya, kita pun dah nampak lah a few mistakes here and there. So a lot of the like new keeper signing, Sanchez pun doesn't exactly impress. So kita kena tengok lah. So out of all the keepers yang dibeli, yang aku boleh nampak betul-betul kita kata perform, Vicario right now. So we'll see macam mana Tottenham, berapa lama adakah dia orang pula gajah di atas. Macam kita dulu dipanggil. Aku bukan nak kutuk apa, to me it's impressive. But this is not a race, this is a marathon. Diorang baru 10 game, kita semua baru 10 game, dari lagi 28 game untuk habiskan season. Sampai kan ada yang cakap apa tu, Harry Kane keluar tiba-tiba menang. Kalau menang lah, kan. Kalau dia menang, tak boleh cerita apalah, itu okay. Kesian lah. So macam mana untuk next week punya next game match 11? Aku ada satu lagi last point apa untuk Man United. Striker dia orang. Kita kembali balik kepada game United tadi. Kita dah panjang lebar terkeluar pula striker dia orang. Striker dia orang punya isu bukan striker, attacking dia orang ni sekarang ni. Højlund yang di macam kita boleh kata Haaland at home. We want Haaland, we have Haaland at home, Højlund. And then dia wonder boy dia orang which is Rashford.
And belah kanan Anthony yang baru kembali. Oh, Anthony gaduh hari tu dengan Doku. Tepis. Yang tu bila tengok balik video dia nampak dia koyak lah. Kelakar betul. So, like sebab Doku bukan sentuh tau. Dia just geleng jari je macam no. Lepas dia tepis. Nampak sangat dia koyak tau. Koyak. Tapi tu satu jugalah sebab sekarang ni top scorer MU McTominay. Yes. Aku terkejut apa hal McTominay. Dia pun dapat one shot yang agak close to. Oh yang okay. So it goes to show McTominay is their best striker right now. Top scorer pula tu McTominay. Adakah itu like a new signing McTominay kita boleh kata. So itulah. So kita tengok so Man U macam mana dia nak fix. Aku rasa dengan orang kata Ten Hag kata dia bukannya ke Man U nak main macam Ajax. Dia kata he's not here to play. Man U will never play like Ajax. Tapi dia beli semua player Ajax. So kita tengok lah macam mana lah. Sebab sekarang ni Man U not exactly high on the table kan. Dia orang nombor 8. Tapi kalau kau tanya aku pasal Højlund tu, aku nampak ada big potensi. Big potential. Dia muda je. Cuma badan dia semua. Dan dia agak laju lah. Yes. Saya masa yang ada yang dia one by one dengan bukan one by one, maksudnya yang dia siapa through ball lah yang masa dia kejar tu. CP lagi. Itu pun CP dan masa tu sepatutnya bagi aku yang tu fall kot. Stone John Stone kan dah pegang-pegang dia kan. Tapi apalah lepas-lepas lah kan. Cuma tapi dia tak jatuh. Tu je thing. Yes, aku rasa Højlund akan meletup lah. Can be a great striker, cuma nak kena develop betul lah. Biasalah macam all young players. Sekarang PL banyak young player and some of them are developed well. Team macam Arsenal, team macam apa lagi, team yang agak muda is Brighton muda. Some of the players muda juga kan. Mitoma tu muda tu. So like develop well, ataupun dia akan jadi macam Chelsea punya situation sikit lah, where a lot of youngsters pergi. And this is not a dig to Chelsea. Bukan nak ngutuk Chelsea. No, but it's just like a lack of direction lah. So kena ada direction tu. So now kita pergi pula dengan apa yang kita panggil fixtures yang akan datang lah. Kita start dengan hari Sabtu. Dalam ni ialah Fulham Manchester United 8.30 malam hari Sabtu. Fulham Manchester United. MU all the way. Kalau MU kalah juga tak tahu. Aku kata aku Fulham sebab ada Raul Jimenez and defender pun agak okay lah. So not bad. So Man U mungkin menang, but I'm rooting for you Londoners. Let's go Fulham. Next game Brentford West Ham. Brentford to me boleh menang. At home and lawan West Ham yang macam tengah tunggang terbalik, up down ni. Setujulah, Brentford mungkin boleh menang lah. Okay, itu pukul 11. Sama juga pukul 11 malam itu Burnley Crystal Palace. Ya, aku tak boleh nak disagree. Burnley struggle lah. Kalau dia menang juga, kalau Burnley menang, memang kita boleh kata is their time to capitalize. Sebab sekarang ni diorang kat bawah, nombor 2 from the bottom. Okay. Everton dan Brighton juga pukul 11. Siapa? Brighton baru lepas seri tau. So aku tak boleh nak kata apa sangat. Diorang macam bila aku diorang menang, diorang teruk. Bila aku macam tak tengok apa-apa, tiba-tiba dia macam menang besar. So hopefully Brighton, sebab aku ada Mitoma dalam tim aku fantasy. Tapi Everton pun baru kalahkan West Ham. Don't know if it's a sign of them getting better or West Ham was just that bad. Sebab dia main dekat home pula tu. Ya tu. So kita tengok macam mana. Kita berdua setujulah Brighton, tapi Everton boleh mengejutkan. Dan Man City dan Bournemouth juga pukul 11. Of course lah, Man City lah. Kalau Man City kalah ni, yang itu aku gelak. Kalau dia kalah dengan Bournemouth ni, aku gelak. Kalau Bournemouth boleh buat kejutan, yes, aku mengharap. Tapi realistically speaking, it should be in the bag for Chelsea, for City. Betul. Nak tersebut Chelsea pula. So satu game lagi. Last game for Saturday night, Malaysia time 11 o'clock, Sheffield United dengan Wolves. Aku rasa Wolves, tapi according to the news, macam Hwang Hee-chan tak, dia foul je. Dia bukan, sorry, aku salah baca headline. Aku kena injured. So Wolves, aku rasa Wolves. Sebab Hwang tengah okay. Cuma Pedro Neto betul lah. Katanya injured. So kalau dia injured, dan mungkin tapi lah. aku rasa Wolves akan menang bukanlah disebabkan diorang tapi disebabkan prestasi Sheffield yang tengah. Sebab Sheffield, remember, 1 point sahaja in 10 games. Terrible.
Okay, kita bergerak kepada Ahad pagi buta. Yang ini aku Sabtu tu aku tak akan tidur lah. Newcastle Arsenal pukul 1:30 malam. Newcastle baru lepas seri dengan Wolves. Itu yang betul-betul mengejutkan untuk aku. Tapi aku rasa Arsenal should have this in the bag. Cuma kita lawan di Goodison Park. Goodison Park. James Park. St James Park. Goodison Park Everton. Oh shoot, banyak sangat park aku dah lupa dah. St James Park. Sebab itu still walaupun last season kita menang kat situ. Kita menang kan kat situ. Kita seri dengan diorang 0-0 dekat Emirates. So walaupun kita dah break the curse, tapi St James Park is still a sore spot for Arsenal. And based on our games, bukan game lah, our performance for the last 10 games, yang aku boleh kata kita bukanlah menang solid. Kita menang solid aku rasa 2 game je. Satu is lawan dengan Sheffield 5-0, and I think the other one is apa nama dia tu? Kita ada ke benda besar? Ada 3-0 3 ke 4 tak ingat. Tapi yang kalau untuk Newcastle Arsenal ni aku kan. So, aku tak boleh nak cakap. Dia macam iya ke? Aku rasa seri lah. Lawan dengan Bournemouth 4-0. Itulah 2 game je so far yang kita betul-betul menang. Kau rasa seri? Aku sebagai peminat, aku nak optimistik, aku kata menang. But kita kena tengok lah. Dia scary part lah. Kalau sebagai fans of course lah nak menang. Tapi kalau ikut logik lah kan, boleh seri, boleh kalah. Kalau Arsenal buat mistik-mistik bodoh lagi lah. Sebab tu actually macam tu lah, macam aku cakap lah, Wolves dengan Newcastle tu boleh seri kan. Benda tu agak mengejutkan lah kan. Yes. Sebab and kita pun kehilangan 2 player kat, Jesus dan Partey tak ada. So Nketiah kena betul-betul play like he has never played before. And ataupun kita kena tukar strategi, which is to use a target man in Havertz. Sebab adakah Newcastle akan main low block diorang tu? Kalau dia main low block, mungkin kita kena ubah strategi. Sebab Nketiah tak boleh dribble pas low block. Okay, so aku rasa Arsenal menang. Kau sebagai, kalau on the fan side nak menang, but realistically kena tengok dulu lah. Seri. Tidak silakan lah Arsenal. And then pada pukul 10 malam pula, Nottingham Forest dan Aston Villa. Aku rasa Aston Villa. Unai is doing well, but that's the thing about Aston Villa. When you think they're doing well, tiba-tiba dia akan slip. Dia sekali-sekali dia tapi berapa kali kalah sekarang ni? Aston, alamak, janganlah soal aku macam history Aston Villa. Kita tengok dia punya squad. Dia ada seri dia menang dengan Brighton, menang dengan Chelsea. Mana dia kalah? Dia kalah 2 kali je. Dia kalah dengan dia kalah dengan siapa? Dengan Newcastle sekali 5-1. And then tapi okey lah untuk 10 game kalau baru kalah 2 kali, okey lah, not bad lah. Aku tak jumpa yang kali kedua, aku jumpa 1 je. Ke aku yang salah tengok ni? Tapi rasanya Aston Villa boleh pergi. Boleh mudah-mudah je menang ni. Kalau kalah juga atau seri, aku tak nak cakap apa. And then pagi buta Isnin 12:30 malam, Luton dan Liverpool. Kalau Liverpool kalah, kelakar. Liverpool menang. Aku rasa Liverpool menang. Sekarang ni dia inform, salah inform. Mudah-mudah je ni. Yes. Cuma itulah kita tak pastilah Luis Diaz akan main atau tidak. Biasalah masalah family kan. So we see, but Salah is doing well, Szoboszlai is doing well, McAllister. Kalau kita ada Abang Pijo kita hari ni, dia mesti guarantee lah tahu Szoboszlai apa semua tu memang perform lah, McAllister apa semua tu. And then next London Derby pada game. Selasa pagi buta keempat. Okay, aku nak Chelsea menang. Confirm Chelsea menang. Let's go Chelsea. Chelsea lawan dengan tim yang tak boleh sebut. Time ni je. Bukan sebab kita suka Chelsea. Tidak. Mana yang lawan dengan tim lama. Kita sokong yang tim yang tu. Lagi satu, kita tak boleh benarkan unbeaten streak tu. Betul ke Ustaz? Tak kisahlah diorang kat atas ke, aku nak tengok diorang kalah walaupun sekali. Gitu. Betapa dengkinya kita. Tapi mana tahu kan, tiba-tiba Chelsea buat kejutan kan. Yes. Time ni lah korang kena buat macam korang buat dengan kita orang kan. Tiba-tiba boleh dapat seri dengan gol daripada Mudryk. Boleh leading 2 gol kan. Dan kali ni janganlah terlepas dan bolos 2 pula ujung-ujung tu kan. Come on lah, you can do this Chelsea. boleh. Betapa teruknya kita. Aduh. Okay, aku rasa itu je kot untuk yang this week punya
fixtures yang akan datang. Aku rasa next time kita panggil Pian datang sini ya. Aku dah panggil. Dia kata dia lagi selesa di belakang kamera. Dia Tak apalah, kita next time bagi Zikri lah itulah tengah cuba. Biasalah kita semua tengah busy kan. Jadi sebelum kita akhiri episod minggu ini, itu nak search je kita orang punya content Rocio Balls ni, boleh search di sini atau SEENI. Anda boleh pergi ke apa yang kita panggil tu, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast dan Podbean. InsyaAllah minggu ni atau minggu depan start, kita akan cuba dapatkan video masuk ke YouTube pula, sebab kita tengah work on that. Adalah beberapa isu-isu tertentu, we are trying to work on it to get the video into YouTube. Tak tahu aku masuk tak. So hopefully dapat, and then we'll see how. So boleh pergi ke YouTube ID Aktif atau Nu ID Aktif, NU jarak ID Aktif, IDEAKTIV. Tak silap aku AJ dia, aku pun dah lupa. Mati aku kena dengan bos. Boleh search, subscribe. Berapa bulan kerja ni? Berapa tahun kerja ni? Itu rahsia. Boleh like, subscribe, tekan butang loceng kalau nak tengok banyak lagi konten. Sebab kita ada banyak konten daripada kita, daripada tim-tim kita yang lain, our sister channel, Masculine, Pama, apa semua tu lah. Tu diorang tak bayar, so kita orang tak nak promote sangat. Jadi boleh search saja. InsyaAllah kita akan ada, InsyaAllah by next week kita akan cuba dapatkan semua video. Bukan setakat yang ini je, but all the previous episode pun akan muncul. So anda boleh nampak muka-muka kita orang, boleh kenal sebenarnya siapa Arif, Bitot, Pijo, Zikri, Zudi, semua tu lah. Muka-muka handsome. Dan juga kita seorang perempuan yang pernah masuk, which is Daya. Dia ada few episode yang ada juga. So anda boleh kenal dengan kita orang semua. So search sini, search New ID Active, search Rocio Balls, apa semua tu lah. Jadi sampai di sini saja ya Bitot. Jumpa minggu depan. Bye.